السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. نقول بالله التوفيق. Pada malam ini kita menyambung kitab Zadul Ma'ad, kitab terjemahan pada muka surat 19. Faslun fi qada'ihi sallallahu alaihi wasallam fil qatil yujadu baina qaryatain. Keputusan beliau sallallahu alaihi wasallam tentang korban pembunuhan yang ditemukan di antara dua desa. Orang yang mati terbunuh ditemui berada di tengah-tengah di antara dua kampung. Baik. Kata Ibn Qayyim di sini rahimahullah, Al-Imam Ahmad dan Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan daripada hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, katanya ada seorang korban, ada seorang korban yang terbunuh. Maksudnya pembunuhan yang mayatnya ditemui di antara dua desa. Maka Nabi SAW memerintahkan untuk mengukur jarak di antara keduanya, dan ternyata mayatnya lebih dekat kepada salah satu desa itu. Dan seakan-akan aku melihat kepada jengkal Rasulullah SAW. Maka beliau SAW membebankan diatnya denda lah, kepada desa yang lebih dekat kepada mayatnya. Dia kampung tu kena bayar denda orang terbunuh tadi. Tapi hadis ni status dia kalau ikut di sini mungkar, dhaif. Hadis ni mungkar ataupun dhaif. Disebut oleh Al-Uqayli dalam kitab Du'afa Al-Kabir. Kemudian Ibn Jauzi disebut dalam kitab Al-Mawdu'at. Dia diriwayat dari jalan Ibn Jurayj daripada Abdul Aziz bin Umar, daripada kitab ayahnya Umar. Dasarnya lemah kerana mursal di sini disebut, kerana ada An'anah Ibn Jurayj dan terputus di antara Abdul Aziz dan ayahnya. Dan Abdul Aziz ni mutakallam fihi, maksudnya orang yang dibahaskan tentang kesiqahan dia. Ada orang kata dia dhaif. Kalau kuliah hadis dhaif, lemah. Kemudian dalam Musannaf Abdul Razak, Umar bin Abdul Aziz berkata, hadis ni maknanya dhaif juga. Disebut tadi pada jalan Jurayj, hadis dhaif. Umar bin Abdul Aziz berkata, Rasulullah SAW memutuskan sebagaimana kabar yang sampai kepada kami tentang korban pembunuhan yang mayatnya ditemukan di pertengahan pemukiman suatu kaum, bahawa sumpah diminta daripada pihak tersangka, yakni pihak yang tertuduh lah. Pihak yang tertuduh maka disuruh mereka bersumpah bahawa mereka tidak melakukannya. Tetapi jika mereka menolak, maka pihak penuntut diminta untuk bersumpah pula bahawa dakwaan mereka benarlah. Lalu mereka berhak menerima pembayaran diat denda itu sepenuhnya lah daripada pihak yang enggan bersumpah. Jika kedua-dua kelompok yang menuduh dan yang dituduh menolak untuk bersumpah, maka setengah diat dibebankan kepada pihak yang tertuduh lah, pihak yang tersangka, dan setengah laginya batal lah kalau mereka tidak mau bersumpah. Kalau yang menuduh tidak mau bersumpah, maka hanya setengah diat je lah dia dibayar tadi.
Hadis ini dhaif juga. Imam Ahmad telah menyatakan secara tekstual dalam riwayat Al-Marwazi ataupun Al-Maruzi. Boleh baca Al-Marwazi boleh, Al-Maruzi boleh. Ya. Pendapat yang semisal dengan riwayat daripada Abu Sa'id di atas, dia yakni Al-Marwazi berkata, aku berkata kepada Abdullah, yakni kepada Abu Abdullah yakni Imam Ahmad rahimahullah, bagaimana jika satu kaum yang diberi sesuatu dan ternyata kerananya kaum yang lain dizalimi. Ya. Kerana diberi pemberian tadi kaum lain dizalimi. Contohnya, yang kena bayar diat tu dia pun tak salah pun. Tapi akhirnya diketahui bahawa dia pun tak salah. Macam mana tu? Maka dia menjawab, sesuatu itu dikembalikan kepada mereka kalau memang kaum pemilik itu diketahui. Aku berkata, kalau mereka tidak diketahui, ia menjawab, dibagi-bagikan kepada orang-orang miskin yang berada di daerah itu. Aku berkata, apa dalil tentang pembahagian harta ini kepada orang-orang miskin yang ada di daerah itu? Dia menjawab, Muhammad menjawab, Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu membebankan diat kepada penduduk setempat, yakni desa yang mayat korban pembunuhan ditemukan padanya. Maka aku yakni Al-Marwazi berpendapat bahawa yang beliau maksud adalah sebagaimana halnya diat dibebankan kepada mereka semua, maka demikian pula halnya dengan harta tadi, harus dibagi rata di antara sesama mereka kalau ternyata mereka itu dizalimi. Yakni kalau ada sekelompok orang dari mereka yang dizalimi tetapi orang-orangnya tidak diketahui secara pasti, maka dibagi sama rata. Perhatikanlah, Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu telah menetapkan hukum sesuai dengan kandungan hadis Abu Sa'id ini, dan ia membebankan diat denda itu kepada penduduk daerah yang mayat korban pembunuhan ditemukan padanya. Al-Imam Ahmad berdalil dengannya dan menjadikannya sebagai landasan dalam pembahagian harta sebagai kompensasi, yakni ganti rugi. Ganti rugi kezaliman di atas sebahagian penduduk daerah tersebut kalau mereka yang dizalimi tidak diketahui secara pasti. Ini dia. Bajet perbahasan ni maknanya tentang ada orang yang dibunuh, kan, di antara dua tempat ataupun di kampung, kan, di satu kampung, dan mereka tidak mengaku mereka membunuh lah. Jadi mereka disuruh bersumpah, kan, dan pihak yang menuduh pun disuruh bersumpah juga. Kalau kedua-duanya enggan bersumpah, maka yang dituduh kena bayar setengah daripada diat itu. Itu maksudnya. Kalau yang menuduh pun enggan bersumpah, maka tinggal setengah lah. Kalau yang menuduh pun bersumpah, yang dituduh tak nak sumpah, maka dituduh kena bayar semua sekali secara sempurna. Adapun asal yang terakhir, maka dia mursal dan tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Sekiranya sahih, maka menjadi keharusan. Asal terakhir asal Abdul Razak tadi kan. Okey. Kemudian dan tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Sekiranya sahih, maka menjadi keharusan, ini kemestian berpendapat sebagaimana kandungannya dan tidak boleh menyelisihinya. Asal ini tidak pula bertentangan dengan masalah ad-da'awi, yakni tuntutan dalam masalah, dan masalah al-qasamah, yakni sumpah lah. Kerana dalam kes pada hadis di atas tidak ada laus, yakni tidak ada permusuhan yang jelas, terang. Kan, tidak ada permusuhan yang jelas yang terang di antara orang yang mati di kampung tu dan orang kampung tu, tak ada. Yani untuk mengharuskan, mendahulukan pihak penuntut mendakwa. Karenanya pada kes ini pihak tersangka, pihak yang tertuduh yang pertama kali diminta untuk bersumpah. Jika mereka menolak, maka tuduhan pihak penuntut akan menjadi kuat.
Dan ini bisa ditinjau daripada dua sisi. Ya. Jika mana yang pihak tersangka tak mau bersumpah, pihak yang menuntut jadi kuatlah berdasarkan dua sisi. Pertama, keberadaan mayat korban di tengah-tengah mereka, yakni pihak yang dituduh. Kedua, keengganan mereka untuk membela pihak mereka dengan cara bersumpah. Dan ini sama kedudukannya dengan al-laws yang jelas, yakni permusuhan yang jelas. Yang tapak di antara yang terbunuh dengan orang kampung yang dia terbunuh di situ. Maka pihak penuntut bersumpah dan mereka berhak untuk mendapatkan diat, yakni denda. Tapi jika kedua belah pihak enggan untuk bersumpah, maka ia akan melahirkan syubhah. Jadi kecurigaan daripada dua sisi. Dua-dua tak mahu sumpah. Disebabkan keengganan kedua belah pihak, oleh kerana itu pihak tersangka tidak dimestikan, tidak diwajibkan membayar diat secara sepenuhnya. Kerana lawan mereka juga tidak bersumpah. Tapi juga kewajipan pembayaran ini tidak digugurkan sama sekali daripada mereka. Wajib bayarlah separuh. Sebab mereka juga tidak mau bersumpah. Karenanya diat dijadikan dua bahagian dan setengahnya dibebankan kepada pihak tersangka dikarenakan adanya syubhat pada posisi mereka. Ketika mereka tidak mau bersumpah, kalau mereka bersumpah tak ada apalah, kosong. Tak payah. Oleh kerana al-laws, yakni permusuhan yang zahir itu harus terdiri pada dua hal. Sumpah para penuntut dan keengganan bersumpah pihak yang tertuduh. Di mana ia tidak terjadi secara sempurna pada kes di atas, maka gugurlah diat yang berhadapan dengan sumpah penuntut, iaitu setengah. Dan diwajibkan diat yang berhadapan dengan keengganan tersangka yang tertuduh untuk bersumpah, iaitu demikiannya setengahnya juga. Sungguh ini adalah hukum keputusan yang paling baik dan paling afdal. Wabillahi taufiq. Baik, jelas kita baca ni jelas, insya-Allah. Kalau siapa tak faham, dia boleh tulis di ruangan komen di sini lah. Ya, kalau tak faham lah. Kalau dia faham, insya-Allah, alhamdulillah. Okey. Kita masuk pada tajuk yang seterusnya. Keputusan beliau sallallahu alaihi wasallam menunda pelaksanaan qisas dalam kes luka sampai luka itu sembuh. Okey. Abdul Razak menyebutkan dalam Al-Musannaf karyanya dan juga ahli hadis yang lainnya dari Ibnu Jurayj. Ini pun dhaif juga, tapi dia ada syahid yang marfu' daripada hadis Jabir radhiyallahu anhu yang disebutkan nanti. Ada ini dhaif, tapi ada sokongan dia. Ada syahid dia. Dari Ibnu Jurayj daripada Amr bin Shu'aib, dia berkata Rasulullah SAW pernah menangani kes seseorang yang menikam kaki orang lain dengan tanduk. Maka orang yang kena tikam itu berkata, "Wahai Rasulullah SAW, tegakkanlah qisas untukku." Beliau SAW bersabda, "Hatta tabra'a jirahuka." Kita tunggu sehingga luka engkau sembuh, baru kita qisas. Akan tetapi laki-laki itu tidak mahu dan tetap mendesak beliau SAW untuk menegakkan qisas pada si pelaku. Maka Nabi SAW pun menegakkan qisas padanya. Kemudian yang diqisas tadi sembuh, tapi si korban malah menjadi pincang. Dia minta qisas yang mula-mula kena tu kan, dia pincang, kaki kawan dia dipukul qisas sembuh. Lalu dia berkata, aku menjadi pincang sementara temanku itu sembuh. Maka Nabi SAW bersabda, alam amurka alla tastaqida hatta tabra'a jirahuka fa'asaitani fa'af'alaka Allah wa batala 'arjuka. Bukankah aku menyuruhmu untuk tidak meminta qisas sampai lukamu itu sembuh, kata Nabi SAW. Akan tetapi engkau mengabaikan perintahku, kau menerakaiku, melawan aku, membantah aku. Maka Allah menjauhkanmu dan membatalkan qisas. Ini kepincanganmu lah. Okay? Qisas ini tak jadi apa. Rugi kamu balik. Kemudian Rasulullah SAW
memerintahkan kepada siapa saja yang mempunyai luka setelah kes laki-laki yang pincang ini agar tidak ditegakkan kisah sampai luka temannya sembuh. Luka bagaimanapun parahnya tetap ditegakkan kisah sampai ia sembuh. Tunggu sembuh dulu, baru kisah. Tengok nanti kalau tak lega, kena bayar diat. Gitu. Apabila luka mengakibatkan kepincangan atau kelumpuhan, maka tidak ada qisas padanya. Tapi yang ada adalah membayar denda. Ini bayar diat. Dia pukul itu sampai lumpuh. Tak ada qisas. Yang ada hanya bayar diat lah. Barang siapa yang menuntut qisas atas sesuatu luka lalu ditegakkan qisas atas pelakunya, namun ternyata lebih ringan daripada luka korbannya, maka korban berhak menuntut denda atas kelebihan lukanya. Islam sebenarnya betul detail kan. Hadis sebenarnya macam tu. Jadi kalau orang yang diqisas tu luka dia sikit lah, maka hak kena dengan pada awal tu, maknanya yang minta qisas itu dia berhak untuk mendapatkan bayaran denda daripada orang tadi. Kalau qisas luka sikit. Aku berkata hadis ini terdapat dalam Musnad Imam Ahmad daripada hadis Amr bin Shu'aib dari ayahnya, dari kakeknya dengan sanad tidak terputus, bahawa pernah seseorang ditusuk dengan satu tanduk pada lututnya. Maka dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berkata, tegakkanlah qisas untukku. Tapi bila bersabda, tunggulah sampai kamu sembuh, dia berkata lagi, tegakkanlah qisas untukku. Maka Nabi SAW menegakkannya kepada pelakunya. Kemudian orang itu datang lagi lalu berkata, wahai Rasulullah, aku pincang. Maka beliau bersabda, sungguh aku telah melarangmu. Akan tetapi kamu bermaksiat padaku, melawan. Maka Allah menjauhkanmu dan membatalkan qisasmu, kepincanganmu tadi. Kemudian Rasulullah melarang untuk ditegakkan qisas atas luka sampai orang terluka itu sembuh. Okay. Jadi ini dikuatkan oleh hadis Jabir akan datang bawah ni lah. Dalam Sunan Daruqutni dari Jabir radhiyallahu anhu, ia berkata, ada seorang laki-laki yang terluka lalu dia meminta ditegakkan qisas, maka Rasulullah melarang penegakan qisas kepada pelakunya sampai korbannya sembuh. Gitu. Keputusan ini mengandung keterangan bahawa tidak boleh menegakkan qisas. Qisas dia pada hukum balas lah atas luka. Kan? Contoh ada orang pukul kita luka kan. Nak qisas sekarang tak boleh, kena tunggu sampai kita sembuh dulu. Boleh qisas. Sampai status luka itu jelas apakah akhirnya sembuh atau bertambah parah. Mana tahu kisah sekarang nanti orang tu kisah dia sembuh, kita tak sembuh. Tidak ada keadilan di situ lah. Tu yang Nabi suruh tunggu dulu tu. Kemudian dampak dari suatu tindak kejahatan dijamin dengan qisas. Dibolehkan juga menerapkan qisas pada kes pemukulan dengan menggunakan tongkat, tanduk dan yang semacamnya. Tidak ada yang menghapuskan hukum ini dan tidak ada juga dalil yang bertentangan dengannya. Adapun yang dihapuskan adalah pelaksanaan qisas secepatnya. Jangan laksanakan secepatnya, macam itu. Bukan qisas itu sendiri, qisas tetap ada. Cermatilah dengan saksama. Adapun korban kejahatan, jika dia segera menuntut pelakunya diqisas, kemudian lukanya mengakibatkan cacat pada salah satu anggota tubuhnya atau pada dirinya setelah diqisas ditegakkan, maka dampak tersebut tidak lagi diperhitungkan. Jadi maknanya tak boleh minta cepatlah, kena tunggu dulu lah sampai kita dah sembuh. Sebab mungkin kita tak sembuh dah. Jadi nak kena bayar diat lah kawan tu, bayar denda lah. Sebab tu Nabi SAW suruh tunggu dulu, tapi kau ni tak sabar-sabar lah minta qisas kan.
Baik. Muka surat apa? 24 ah. Okey, boleh komen kat bawah ni kalau nak komen. Keputusan ini juga mengandung keterangan bahawa qisas saja sudah cukup menjadi hukuman bagi pelaku kejahatan. Tidak boleh ditambah dengan ta'zir. Yang ta'zir ni hukuman yang bukan had, bukan hudud lah maksudnya kan. Itu kembali kepada ulil amri lah. Jadi maknanya tidak boleh ditambah dengan ta'zir dan penahanan. Tak boleh nak kurung, penjara tak boleh. Kisah-kisah lah, macam mana nak penjara, macam mana nak ta'zir lagi. Memadai dengan kisah saja. Atta' berkata luka-luka itu mempunyai qisas. Karenanya imam tidak boleh memukul dan memenjarakan pelakunya. Ya, tak boleh. Ya, kalau orang tu salah, pergi mahkamah. Tapi dilaksanakan hanyalah qiyas. Rabmu tidaklah lupa seandainya dia mengendaki, nescaya dia akan memerintahkan untuk memukul atau memenjarakannya. Ya kan? Sebab Tuhan tak suruh pukul, Tuhan tak suruh penjara pun. Tuhan suruh kisah dia. Memadai dengan kisah je lah tu maksudnya. Adapun Malik berkata orang yang melukai orang lain diqisas untuk memenuhi hak korbannya dan dari sisi kemanusiaan. Dan diberikan hukuman lain kerana kelancangannya. Namun majoriti ulama mengatakan bahawa qisas sudah mencukupi dari hukuman tambahan. Maka dia semacam had, dia hudud. Jika telah diterapkan kepada tertuduh, tidak diperlukan adanya hukuman yang lain. Itu maksudnya. Kemudian jenis-jenis kemaksiatan ditinjau dari segi hukumannya. Baik. Maksiat itu ada 3 jenis. Jenis yang pertama, jenis yang mempunyai had, yakni hukuman hudud yang telah ditetapkan. Hukum hudud ini telah ditetapkan lah. Macam sebat 100 kali kepada orang yang berzina yang belum berkahwin, direjam sampai batu dengan mati sampai mati bagi mereka yang telah berkahwin berzina kan. Jadi maka yang seperti ini tidak boleh digabungkan dengan had. Antara had dengan ta'zir tak boleh. Tak boleh ta'zir dah, tak boleh had. Had bila dah ada had, hukum hudud cukup. Tak memerlukan kepada ta'zir. Memang tak boleh ditambah dengan ta'zir pun. Itu yang pertama. Yang kedua, jenis yang tidak ada had padanya dan tidak ada pula kafarah, maka yang seperti ini dilakukan pelakunya dijatuhi ta'zir lah. Hukum ta'zir. Ta'zir ni sama ada dipukul dia, diarak keliling kampung, disebut kesalahan dia, ataupun dibuang daripada daerah kan. Itu ta'zir. Sebagai pengajaran lah. Okey, ni padanya tidak ada had, padanya tidak ada pula kafarah. Maka seperti ini pelakunya dijatuhi ta'zir. Tiada had, hukuman baku dia kata. Seperti bersetubuh dalam keadaan ihram dan berpuasa. Pada jenis ketiga ini, apakah kafarah boleh digabungkan dengan hukuman? Ya, kafarah boleh digabung dengan hukuman tak? Ada dua pendapat di kalangan ulama. Keduanya merupakan pandangan dalam mazhab Imam Ahmad. Sedangkan qisas sama kedudukannya dengan had, hukum had, sehingga ia tidak boleh digabungkan dengan ta'zir. Qisas sama hukum dia dengan hukum had, tak boleh digabung dengan ta'zir. Baik.
Faslun. Keputusan beliau sallallahu alaihi wasallam menerapkan qisas pada kes mematahkan gigi. Okey? Macam mana? Keputusan Nabi sallam pada qisas dalam kes patah gigi ni. Disebutkan dalam as-sahihain dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim daripada hadis Anas radhiyallahu anhu, sesungguhnya putri An-Nadhr, iaitu saudara Ar-Rubai', saudara perempuan kepada Ar-Rubai', ia menampar seorang wanita sampai giginya patah. Mereka kemudian berselisih dan mengajukan perkaranya kepada Nabi SAW. Lalu beliau memerintahkan dilakukan qisas. Maka ibu Ar-Rubai' berkata, apakah dia akan diqisas kerana wanita itu? Tidak, demi Allah, dia tidak boleh diqisas karenanya. Nabi SAW bersabda, Subhanallah, wahai Ummu Rubai', kitab Allah menetapkan qisas. Dia berkata kembali, tidak, demi Allah, ia tidak diqisas karenanya selama-lamanya. Maka keluarga korban memaafkannya. Jadi bila keluarga korban memaafkannya, tak ada apalah. Dan mereka mau menerima diat yang denda. Allah buka hati keluarga tu untuk terima diat, tak perlu qisas. Maka Nabi SAW bersabda, Inna min ibadillahi man law aqsama 'ala Allahi la abarrahu. Sesungguhnya di antara hamba-hamba Allah ada orang yang kalau dia bersumpah atas nama Allah, maka Allah akan memenuhi sumpahnya. Apa maksud dia? Maksudnya, ya, jadi bila dia bersumpah atas berlakunya sesuatu, maka Allah Ta'ala bagi jadi benda yang disumpah tadi. Kenapa? Kerana Allah memuliakan dia. Allah memuliakan dia dengan mengabulkan permintaannya dan menjaganya daripada kena bayar kafarah sumpah. Kan? Ini menunjukkan tentang tingginya darjatnya di sisi Allah Ta'ala, walaupun dia ni tak dikenali manusia. Jadi Allah Ta'ala terima sumpah Ummu Rubai' tadi. Dia tak bayar sumpah kafarah lah. Kenapa? Kerana memang dia keluarga tadi dia pernah maafkan. Dia pernah bayar, terima diat, kan? Denda. Okey lah tu. Habis. Faslun. Keputusan beliau sallallahu alaihi wasallam pada seorang yang menggigit tangan orang lain, lalu orang itu menarik tangan dari gigitannya dan menyebabkan gigi seri orang yang menggigit itu tanggal karenanya. Ditukar tangan orang, lalu orang tu tarik tangan. Kan, bila orang tarik tangan dia, gigi dia jatuh. Maknanya mungkin dia kenapa? Kerana dia nak diat daripada orang tu lah. Gigi dia dah longgar, dia digigit. Bos dalam mulut, gigit tangan orang tu pun tarik tangan, patah gigi dia. Bila dia minta diat kerana gigi dia patah. Baik, macam mana cerita dia? Kita baca. Telah tercantum dalam As-Sahihain, Sahih Bukhari Muslim, bahawa ada seorang laki-laki yang menggigit tangan orang lain. Lalu orang itu menarik tangannya daripada mulut laki-laki tersebut sehingga giginya tercopot. Tercabut gigi dia. Maka mereka mengajukan perkaranya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau bersabda, "Ya'addu ahadukum akhahu kama ya'addu al-fa'al la diyata laka." Salah seorang di antara kalian telah menggigit saudaranya sebagaimana unta jantan menggigit, tak ada diat untukmu. Jangan harap, tak ada diat. Itu dia. Dia gigit orang, dia minta diat ke orang. Kemudian, hukum ini berisi keterangan bahawa siapa yang melepaskan dirinya daripada cengkeraman orang yang berbuat zalim kepadanya dan menyebabkan matinya orang yang zalim itu, atau ada sebahagian anggota tubuhnya yang cedera atau hartanya binasa kerananya, maka kematian atau cedera maupun kerugiannya itu diabaikan dan dia tidak mendapat ganti rugi. Macam orang gigit tengah orang tadi kan, mungkin alasan dia nak diat kot, tak dapat. Baik.
Faslun, hukum beliau sallallahu alaihi wasallam dalam kes seseorang yang mengintip ke dalam rumah orang lain tanpa izin. Ya. Okey. Lalu penghuni rumah melemparinya dengan kerikil atau tongkat sampai membutakan matanya mata orang yang mengintip tu. Maka tidak ada sanksi atas penghuni rumah. Ya, ya. Di sini. Fala syai'a alaihi. Tak ada apa. Tak kena bayar apa. Ya. Tercantum dalam as-sahihain daripada hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Law anna imra'an ittala 'alayka bighairi idnin fahadhaftahu bihasati fafaqa'at 'aynahu lam yakun 'alayka junahun." Apabila ada seorang yang melongok ke dalam rumahmu, maksud dia mengintip ke dalam rumahmu tanpa izinmu, lalu engkau melemparnya dengan kerikil, dengan batu sampai membutakan matanya, maka itu tidak ada dosa bagimu. Bahaya tengok dalam rumah orang ni. Jengah-jengah dalam rumah orang, siamah yang panas. Kan kebuka kita. Tak ada diat, tak ada apa. Salah kita. Boleh sakit ya. Dalam lafaz lain riwayat keduanya Al-Bukhari dan Muslim lah. Lafaz lain. Dalam lafaz lain riwayat Bukhari Muslim juga, man ittala'a fi baiti qaumin bighairi idznihim fafaqa'u 'aynahu fala diyata lahu wala qisas. Barang siapa yang mengintip dalam rumah orang satu kaum tanpa izin dari mereka, yang menjenguk ke dalam rumah orang tanpa izin mereka, lalu mereka membutakan matanya, maka dia tidak mempunyai hak diat dan tidak pula qisas. Ini jelas. Masih dalam as-sahih dalam Al-Bukhari dan Muslim seperti dikatakan, ada seseorang yang menjenguk ke salah satu kamar di antara kamar-kamar Nabi SAW, maka beliau berdiri mendatanginya sambil membawa sebuah sisir seraya mengarahkannya kepada orang itu untuk menusuknya. Itu dia. Ya kan? Jadi beliau berdiri mendatanginya sambil membawa sebuah sisir, satu sikat lah. Sehingga dia tujukan sikat yang tadi kepada mata orang tadi untuk tikam mata dia. Ada riwayat Bukhari dan Muslim lah. Baik, hukuman dalam hadis ini dan yang sebelumnya dijadikan pegangan oleh para pakar fiqh di kalangan ahli hadis. Di antaranya mereka adalah Imam Ahmad dan Syafi'i. Sedangkan Abu Hanifah dan Malik tidak berpendapat seperti kandungannya. Benar. Faslun, apa yang dilakukan terhadap wanita hamil bila membunuh dengan sengaja? Rasulullah SAW menetapkan bahawa jika ada wanita hamil yang membunuh dengan sengaja, maka dia tidak boleh dibunuh sampai dia melahirkan kandungannya dan sampai dia selesai menyusui anaknya. Ini disebutkan oleh Ibnu Majah dalam As-Sunan karyanya. Sunan Ibnu Majah. Kita tengok dalam funuk bawah tu, funuk yang nombor 38 tu, dia kata, ada riwayat Ibnu Majah dalam Ad-Diyat, bab wanita hamil tetap wajib ditegakkan qisas atasnya. Dan kelanjutan lafaz hadis di atas adalah kalau dia berzina, maka dia tidak boleh direjam sampai dia melahirkan kandungannya dan sampai dia selesai menyusuinya 2 tahun lah. Dalam sanadnya ada Abdul Rahman bin Ziyad bin An'um Al-Ifriqi dan dia adalah perawi lemah. Akan tetapi telah dinukil melalui jalur sahih hadis seorang perempuan Al-Ghamidiyah seperti yang dikutip oleh Muslim yang mengaku dirinya berzina, maka Nabi SAW bersabda, kami tidak akan merejam kamu sampai kamu melahirkan kandunganmu.
Lalu dia pun dirawat oleh seorang lelaki Al-Ansar sampai dia selesai melahirkan. Lalu lelaki Ansar itu mendatangi Nabi SAW dan berkata, perempuan Al-Ghamidiyah telah melahirkan. Maka beliau bersabda, kalau begitu kami tidak akan merejamnya. Kerana jika direjam berakibat membiarkan anaknya dalam keadaan tidak mempunyai orang yang menyusuinya. Lelaki Ansar tadi berdiri dan berkata, penyusuannya anaknya menjadi tanggunganku, wahai Nabi Allah. Maka beliau pun merejamnya. Dalam sebuah riwayat Muslim, bahawa Nabi SAW bersabda kepada perempuan itu, pergilah dan kamu dan susuilah ke anakmu sampai dia berhenti menyusuinya. Setelah dia menyusui anaknya, dia berdatangan beliau dengan menggendong anaknya sedang menggenggam sepotong roti. Dan cerita kata taubat dia benar-benar taubat lah ni. Baik. Kemudian seorang ayah tidak dibunuh dengan sebab membunuh anaknya. Beliau menetapkan, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya-Allah. Beliau menetapkan bahawa seorang ayah tidak boleh dibunuh dengan sebab membunuh anaknya. Ini disebutkan oleh An-Nasa'i dan Ahmad. Jadi tidak dijatuhkan hukum bunuh pada ayah dan ibu bila keduanya membunuh anaknya. Beliau menetapkan bahawa kaum mukminin itu sekufu, ini sederajat lah dalam masalah darah, sama ya. Dan seorang mukmin tidak boleh dibunuh dengan sebab membunuh orang kafir. Ni. Ini adalah hadis yang sahih lah. Orang beriman bila dibunuh orang kafir tak dijatuhkan hukuman bunuh terhadap dia lah. Bahkan dibayar denda je lah. Beliau menetapkan bahawa siapa saja yang terbunuh maka keluarganya mempunyai dua pilihan. Apakah mereka membunuh pembunuhnya atau meminta diat yang didenda. Beliau menetapkan adanya diat pada jari jemari kedua tangan dan kaki. Setiap jari bernilai 10 ekor unta. Tu dia kan? Mana kaki kita ni ada 10 jari, tangan ada 10 jari, maknanya berapa lah? Kan? Sekor, satu jari 10 ekor unta. Kan? 10 ekor unta. Maknanya 50. Kaki saja dah 100 ekor unta. Tangan lagi 100 ekor unta. 200 ekor unta. Tu dia. Jadi beliau menetapkan adanya diat pada semua gigi. Setiap gigi bernilai 5 ekor unta. Kalau gigi dia patah, 5 ekor unta kena bayar. Tidak ada perbezaan antara satu gigi dengan gigi yang lainnya. Demikian pula dengan jari-jari beliau juga menetapkan diat pada setiap al-mawadih, luka yang menampakkan tulang sebanyak 5 ekor unta. Itu diat yang ditetapkan oleh Nabi SAW. Kemudian beliau menetapkan pada mata telah buta, namun masih berada pada tempatnya seperti sedia kala. Mata buta. Jika dia dirosak maka dendanya adalah sepertiga diat yang utuh. Sepertiga. Maknanya 200 ekor unta ni sepertiga 200 ekor unta. Sementara tangan yang cacat, jika dia potong maka nilainya sepertiga diat yang utuh. Diat utuh ni diat yang sempurna, 200 ekor unta tadi. Ada pun gigi yang sudah hitam, kalau dicopot maka nilainya sepertiga diat yang utuh. Gigi tadi dia kata 5 sebatang 5 ekor unta kan. Denda dia. Beliau menetapkan pada hidung, kalau semua batang hidungnya dipotong maka mendapatkan diat secara utuh. Maknanya 200 ekor unta. Dan jika yang dipotong hanya ujungnya maka nilainya setengah diat yang utuh, 50 ekor unta, 100 ekor unta. Beliau menetapkan pada kes al-ma'mumah, yang luka di kepala, diat yang utuh 200 ekor unta. Pada al-jaifah, pukulan di badan, sepertiga diat yang utuh. Sepertiga lah.
Dan pada al-munaqilah patah tulang. Kan? Sebab dia kata maknanya 15 ekor unta diat dah. Beliau meletakkan pada kejahatan terhadap lidah denda berupa diat yang utuh. Okay? Dia kata setiap jari bernilai 10 ekor unta kan. Gigi 5 ekor unta. Baik. Kemudian pada kedua bibir diat yang utuh, pada kedua testis biji pelir dia kata diat yang utuh, pada kemaluan jenis vagina diat yang utuh, pada tulang sulbi, tulang belakang bahagian bawah diat yang utuh, diat yang sempurna. Maksud dia kan kita lihat tadi diat yang sempurna tadi pada setiap jari, dia kata sendiri kan kalau surat sebelum tadi, setiap jari bernilai diatnya pada jari jemari, kedua tangan dan kaki, setiap jari bernilai 10 ekor unta. Kalau gigi 5 ekor unta. Ya. Kalau luka tampak tulang 5 ekor unta. Itulah. Sama ada kena bayar 10 ekor unta ataupun 5 ekor unta. Ya. Pada kedua mata diat yang utuh yang sempurna lah. Dan pada salah satunya setengah daripada diat yang sempurna, yakni 5 ekor unta lah. Pada salah satu kaki diat yang sempurna, dan pada salah satu tangan diat yang setengah diat yang sempurna. Beliau juga meletakkan laki-laki tetap dibunuh walaupun yang dia bunuh adalah seorang wanita. Hukum bunuh kan. Baik, diat pada kejahatan yang tidak disengaja. Yang tak sengaja ni. Beliau menetapkan bahawa diat pembunuhan yang tidak disengaja adalah 100 ekor unta. Pembunuhan yang tidak disengaja. Dan riwayat-riwayat yang datang daripada beliau sallallahu alaihi wasallam berbeza-beza dalam penyebutan umur unta-unta tersebut. Dalam kitab As-Sunan yang 4 dinukil daripada beliau SAW melalui hadis Amr bin Shu'aib dari ayahnya, dari kakeknya. ثلاثون بنت مخاض وثلاثون بنت لبون وثلاثون حقة وعشرة بني لبون ذكر. 30 ekor bintu Mukhad. Dia apa nama? Ini peringkat umur unta ni. Ya, bintu Mukhad. Kemudian 30 ekor bintu Labun, 30 ekor bintu Hiqqah, 30 ekor Hiqqah dan 10 ekor Ibnu Labun, jantan. Anak unta jantan. Al-Khattabi berkata, aku tidak mengetahui seorang pun daripada fuqaha yang berpendapat seperti kandungan hadis ini. Masih dalam kitab As-Sunan yang 4 daripada hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, diatnya ada 5 jenis. 20 ekor bintu Mukhad, ini unta yang sampai tahap ni dah lupa umur dia. Okey, di bawah tu footnote dia 46 kita tengok. Kita boleh tengok footnote 46 bawah tu. Okay. Hadis riwayat Ahmad dalam Ad-Diyat, Ahmad, Abu Dawud, Ad-Diyat beberapa besarnya, bab berapa besarnya diat. Nasai, Ibnu Majah, Al-Bayhaqi dengan sanad yang hasan. Bintu Mukhad adalah unta yang sudah berumur setahun. Ini bintu Mukhad. Unta betina yang sudah berumur 1 tahun dan memasuki tahun yang kedua. Sempurna dah setahun. Sempurna umur dia setahun masuk tahun yang kedua. Jadi maknanya ini diat, jumlah diat kena bayar 30 bintu Mukhad ni. 30 ekor unta
ya, yang dah berumur setahun, masuk tahun kedua. Bintu ni apa nama, unta betina lah, anak unta betina yang umur setahun dah. Dan 30 binta labun. Binta labun ni apa pula dia kata? Bintu mukha yang akan melahirkan, keduanya akan melahirkan anak yang lain. Bintu labun adalah yang sudah berumur 2 tahun dan masuk tahun yang ketiga. Disebut bintu labun yang memiliki air susu kerana induknya ketika itu dalam masa menyusui setelah melahirkan anak yang berikutnya. Ini maknanya labun. Kemudian al-hiqqah adalah unta yang sudah berumur 3 tahun. Itu al-hiqqah, dan memasuki tahun yang keempat. Dinamakan seperti itu kerana ia sudah siap untuk hamil dan ditunggangi penjantan. Kemudian al-jaza'ah adalah unta yang sudah genap berumur 4 tahun dan masuki tahun yang kelima. Dinamakan seperti itu kerana padanya umur seperti itu giginya sudah tidak bisa bertambah pertumbuhannya. Ini. Kemudian jadi diat untuk pembunuhan disengaja bila keluarga korban bersedia menerimanya diat itu. Beliau SAW menetapkan diat pada pembunuhan disengaja kalau mereka rela menerima diat sebanyak 30 ekor hiqqah. Hiqqah ni unta yang dah umur 3 tahun, dah masuk umur ke tahun yang keempat dah ni. Unta ni 30 ekor. Dan 30 ekor jaza'ah. Ya. Kemudian jaza'ah yang genap 4 tahun. Dan 40 ekor khalifah unta betina yang sedang hamil. 40 ekor. Apa saja kesempatan yang mereka buat, maka itu adalah hak mereka. Dipilih nak bayar apa? 20 ekor nak bayar 30 ekor hiqqah ke, 30 ekor jaza'ah ke, 40 ekor khalifah ke. Hiqqah ke boleh, tak ada masalah, boleh lokah. Kalau nak bayar. Tapi ni tidak, nilai unta ni bukan murah-murah, ni mahal. Nama orang tadi kan. Kemudian Imam Ahmad dan Abu Hanifah berpendapat seperti kandungan hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Sedangkan Syafi'i dan Malik mengganti Ibnu Mukhad dengan Ibnu Labun. Padahal hal itu tidak terdapat dalam kedua hadis ini. Nabi SAW mewajibkan diat kepada para pemilik unta sebanyak 100 ekor unta. Kalau kita tokai unta, kita kena bayar diat 100 ekor unta. Kepada para pemilik sapi sebanyak 200 ekor sapi lembu, kena bayar 200 ekor lembu. Kepada para pemilik kambing sebanyak 2000 ekor kambing, tu dia diat dia 2000 ekor kambing. Dan kepada para pengusaha pakaian sebanyak-banyak 200 pasang pakaian. Ini dia diat ya, yang kena bayar lah ya. Ini pembunuhan yang disengaja dan keluarga korban sanggup terima diat. Ni kalau tak mau diat, hukum bunuh lah. Amr bin Shu'aib berkata daripada ayahnya, daripada kakeknya radhiyallahu anhu, bahawa Nabi SAW menjadikan diatnya sebanyak 800 dinar atau 8,000 dirham. Walaupun 800 dinar, dia kepingan emas 800 lah. Dirham 800,000 dirham. 800,000 dirham.
Para penulis kitab As-Sunnah yang empat menyebutkan daripada hadis Ikrimah daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahawa ada seseorang yang terbunuh. Lalu Nabi SAW meletakkan diatnya sebanyak 12,000 dirham. Nah. Dinukil melalui jalur yang sahih daripada Umar bahawa dia pernah berkhutbah lalu berkata, sungguhnya unta telah mahal harganya. Lalu beliau meletakkan diat para pemilik emas sebanyak 1,000 dinar. Diat para pemilik perak sebanyak 12,000 dirham. Diat para pemilik sapi, lembu sebanyak 200 ekor. Diat para pemilik kambing sebanyak 2,000 ekor. Dan diat para pengusaha pakaian sebanyak 200 pakaian. 200 pasang pakaian. Lalu beliau membiarkan diat orang kafir zimmi sebagaimana adanya dan tidak menaikkannya seperti diat yang lainnya. Ini dia. Kemudian diat untuk kafir mu'ahad. Kafir zimmi lah ni. Kafir zimmi. Para penulis kitab As-Sunan yang empat meriwayatkan kepada Nabi SAW bahawa beliau bersabda, diat orang kafir mu'ahad adalah separuh diat orang yang merdeka daripada kaum muslimin. Dalam lafaz lain Ibnu Majah, dalam lafaz Ibnu Majah, qada anna aqla ahli al-kitabain nisfu ma aqli al-muslimin wa hum yahud wa humul yahud wan nasara. Beliau SAW menetapkan bahawa diat ahli kitab adalah separuh diat kaum muslimin, dan mereka ahli kitab adalah orang-orang Yahudi dan Nasrani. Selanjutnya para ahli fikih berbeza pendapat dalam masalah ini. Imam Malik berkata bahawa diat mereka adalah setengah diat kaum muslimin, baik dalam kes pembunuhan yang tidak disengaja maupun yang disengaja. Sedangkan menurut Imam Ahmad, diat mereka sama seperti diat seorang Muslim dalam kes pembunuhan yang disengaja. Adapun pada kes pembunuhan tidak disengaja, maka dinukil daripada beliau ada dua riwayat. Pertama, setengah diat kaum muslimin. Dan inilah yang lebih menonjol dalam mazhabnya Imam Ahmad. Kedua, diat sepertiga diat kaum muslimin. Imam Malik berpegang kepada makna lahir hadis Amr bin Shu'aib, sedangkan Imam Syafi'i berdalil bahawa Umar radhiyallahu anhu menetapkan diat kafir mu'ahad sebanyak 4,000 dinar. Dan itu adalah sepertiga daripada diat seorang muslim. Imam Ahmad juga berpegang pada hadis Amru, hanya saja dalam pembunuhan yang disengaja ia melipat gandakan diat sebagai hukuman kerana gugurnya qisas. Menurutnya, hal serupa berlaku pula bagi siapa saja yang qisas digugurkan darinya. Maka hukuman diat harus dilipat gandakan. Beliau, ini Imam Ahmad, menyatakan hal ini secara tekstual sebagai pandangan peribadinya. Sementara Abu Hanifah berpegang pada hukum asal iaitu qisas. Sama-sama ditegakkan atas muslim dan kafir mu'ahad, maka seharusnya diat pun disamakan. Ini pendapat berbeza lah antara Imam Ahmad, Abu Hanifah. Diat untuk perempuan. Beliau SAW menetapkan bahawa diat seorang wanita sama dengan diat lelaki-lelaki, sampai sepertiga daripada diatnya yang sempurna. Ini disebutkan oleh An-Nasai, apabila kurang dari seperti diat yang sempurna, maka ditetapkan diat wanita adalah setengah dari diat lelaki-lelaki. Beliau telah membebankan pembayaran diat kepada keluarga pelaku, seraya membebaskan suami dan anak-anak wanita yang membunuh daripada pembayaran diatnya.
Kemudian diat atau denda bagi yang membunuh hamba mukatab. Hamba mukatab ni hamba yang membuat perjanjian dengan majikan dia untuk menebus dirinya secara berangsur agar boleh menjadi orang yang merdeka. Itu hamba mukatab. Bayar banyak mana tuan dia nak, 1,000, 2,000, bayar sikit-sikit. Gitu. Beliau menetapkan pada budak mukatab, hamba mukatab, jika dia dibunuh, maka apa telah dia bayar kepada tuannya disamakan dengan diat orang mereka. Sedangkan yang belum ia bayarkan disamakan dengan diat budak, diat hamba lah. Aku berkata yakni nilainya. Okey, tengok lagi sekali. Beliau menetapkan pada budak ia pada hamba mukatab. Hamba mukatab ni hamba yang kita sebut tadi lah. Dia yang diberi kelonggaran oleh tuannya untuk cari sekian-sekian banyak duit untuk dia tebus diri dia. Itu budak hamba mukatab lah. Jika dia dibunuh, maka apa yang telah dia bayar kepada tuannya disamakan dengan diat orang mereka. Sedangkan yang belum dia bayarkan samakan dengan diat budak. Ibn Qayyim berkata yakni nilainya. Dia kena bayar nilai lah, sekian banyak tadi. Ali bin Abi Talib dan Ibrahim An-Nakhai serta disebutkan dalam satu riwayat daripada Ahmad bahawa mereka bertiga menetapkan hukum seperti di atas. Adapun Umar berkata, jika dia telah melunasi 1/2 daripada Al-Kitabah, tebusan dirinya, maka dia dianggap orang yang berhutang dan tidak dikembalikan menjadi budak. Ini hamba. Dan dia dah bayar lah 1/2 daripada janji dengan tuan dia tadi. Inilah yang dijadikan ketetapan hukum oleh Abdul Malik bin Marwan menurut Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Hal itu berlaku apabila ia telah melunasi 1/3 daripada tebusan kitabahnya. Atau berkata jika dia telah melunasi 3/4 dari Al-Kitabah, ya, maka seterusnya sama seperti orang yang berhutang. Tujuan kami memaparkan nukilan ini adalah bahawa umat tidak sepakat. Tujuan dia untuk meninggalkan keputusan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Dan tidak diketahui kalau keputusan ini terhapus hukumnya. Kita tak sepakatlah, umat tidak sepakat untuk meninggalkan keputusan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Dan tidak diketahui kalau keputusan ini terhapus hukumnya. Adapun hadis Al-Mukatab adalah tetap seorang hamba selama masih tersisa tebusannya walaupun 1 dirham, maka hadis ini dia kata sanad hasan, tidak ada kontradiksi, tidak ada percanggahan antara ia dengan keputusan ini kerana ia masih dalam status perbudakan dan kebebasan yang sempurna. Belum bisa terwujud kecuali dengan pelunasan secara keseluruhannya. Ya, kemudian faslun, hukum beliau SAW kepada seorang yang mengaku berzina. Ya, jadi kita sampai di sini lah insya-Allah taala. Okey. Jumpa lagi insya-Allah minggu depan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Masya Allah, jazakumullah khair. Ya, detail sungguh, memang dahsyat kan. Ini Islam ni agama yang begitu unik. Dia sangat detail segala perkara supaya apa? Supaya seorang pun tidak akan terzalimi lah, walaupun sebesar zarah kan. Okey, itu kira insya-Allah. Barakallahu fiik, jazakumullahu khairan, assalamualaikum.
Ya. Ni lewat-lewat malam dah mengantuk dah kan. 10.30 ni. Lepas ni boleh tidur awal sikit. Wa iyyakum barakallahu fiik Syekh Faisal. Masya-Allah. Malam ni tak nampak kawan-kawan daripada Kedah masuk. Atau dia orang masuk tapi dia orang tak komen apa. Wallahu a'lam. Biasa daripada Kuala Nerang ada orang. Masya-Allah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan wa ahsanallahu ilaikum.